Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan isu-isu pengeraan terhadap isteri. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Yang pertama Nur Aqilah Husna, yang kedua Azlin Afiqah, yang ketiga Nurul Syuhada, yang keempat Nurul Zawani, yang kelima Rayhana, yang keenam Nurul Syazwani. Baiklah, dalam laporan kami ada 6 bahagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang, seterusnya objektif kajian, dan yang keempat metodologi kajian, yang kelima dapatan kajian, dan akhir sekali rumusan. Okey, yang pertama saya serahkan kepada Azlin Afiqah, iaitu pendahuluan kajian. Dalam setiap institusi rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyedari bahawa masing-masing mempunyai hak tersendiri. Dalam Islam, setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sempurna. Setiap manusia dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, tetapi juga kepada isteri dan kesemua pihak. Islam telah meletakkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak isteri, dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri mereka sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Oleh itu, apabila hak-hak isteri tidak ditunaikan dengan baik oleh suami, sedangkan ia menyedari dan mampu melaksanakan hak tersebut, maka dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya, juga menderhakai isterinya. Umumnya masyarakat kita hari ini jarang menghayati perkara ini mengikut tuntutan syariat, bahkan lebih cenderung untuk mengikut tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Tata cara kehidupan di rumah tangga bolehi daripada amalan tradisi masyarakat dan pengalaman yang diperoleh daripada keluarga tanpa berpedoman pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sedangkan apa yang ditimpa dari masyarakat dan keluarga kemungkinan besar jauh dari ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga sering para suami berlaku pelanggaran terhadap hak-hak isteri dan menganggapnya suatu yang lumrah berlaku dalam masyarakat. Dalam kedudukan seorang isteri, banyak amalan masyarakat dan pengalaman keluarga yang merugikan hak-hak isteri, sehingga mereka tidak mampu untuk membela diri kerana budaya masyarakat meletakkan isteri dan pada kedudukan yang sangat lemah, seteru untuk memberikan hak kepada isteri dan menetapkan mereka sebagai hamba Allah yang sama dengan lelaki dalam melaksanakan kewajipan yang telah disyariatkan, dan telah menggariskan hak-hak isteri yang wajib dipatuhi oleh suami. Dalam situasi ini, para isteri hendaklah celik agama dengan mengetahui dan memahami hak-hak mereka agar dapat mengesan berlakunya perlakuan suami yang dikategori sebagai pelanggaran hak-hak isteri, dan sekaligus juga dapat membela diri sama ada di hadapan suami atau di mahkamah syariat jika ada berlakunya apa-apa di dalam rumah tangga. Latar belakang kajian terhadap isu-isu penderaan terhadap isteri. Yang pertama ialah si suami secara sengaja atau tidak sengaja cuba meletakkan isteri dalam ketakutan seperti kecederaan fizikal, ugutan, gangguan emosi dan gangguan pertuturan seperti mati hamun dan cacian. Yang kedua, si suami memaksa melakukan perbuatan seksual atau perbuatan yang memberi kesan negatif kepada isteri. Perkara ini akan memberi tekanan kepada isteri kerana pengaruh pornografi melampau dan berlawanan dengan fitrah seksual manusia normal. Yang ketiga, tiada keharmonian dan persefahaman dalam rumah tangga oleh pasangan suami isteri. Komunikasi negatif menyebabkan kekusutan, minda tertutup, mudah marah dan tidak sabar secara berterusan boleh mencetuskan pergaduhan. Yang keempat, masalah kewangan adalah antara salah satu punca yang menyebabkan kes penderaan terhadap isteri. Okey, baiklah.
Objektif kajian isu-isu penderaan terhadap isteri ialah yang pertama, mendalami kes penderaan terhadap isteri yang berlaku di Malaysia. Yang kedua, meneroka punca dan solusi kes penderaan terhadap isteri. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran dan hak-hak isteri. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terusnya saya ingin membentangkan mengenai metodologi kajian, iaitu kaedah dan cara untuk mendapatkan hasil serta tujuan kajian dengan menggunakan kaedah yang tertentu serta bersesuaian dengan tajuk yang diberikan. Kaedah kebiasaannya menggunakan teknik mengumpul, menganalisis data dan mereka bentuk. Untuk kajian kami ini berkenaan dengan isu penderaan isteri, kami telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu rujukan yang diambil daripada sumber sekunder, iaitu bahan bertulis seperti jurnal, artikel, akhbar dan sebagainya. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dapatan kajian berdasarkan objektif yang pertama, iaitu mendalami kes penderaan terhadap isteri yang berlaku di Malaysia, dan juga objektif yang kedua iaitu punca dan solusi bagi kes penderaan terhadap isteri. Bagi mendalami kes penderaan terhadap isteri yang berlaku di Malaysia, dapat dilihat di sini statistik polis diraja Malaysia iaitu PDRM sepanjang Januari hingga Disember 2020 menunjukkan sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatannya. Manakala statistik talian kasih Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Malaysia dalam tempoh yang sama sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Dapat dilihat sini adalah beberapa contoh kes yang berlaku di Malaysia. Kes pertama adalah di mana seorang pensyarah dijerut suaminya kerana memohon cerai. Kes ini dilaporkan berlaku kerana si isteri telah memohon cerai kepada suami yang dikatakan tidak bekerja dan juga mempunyai seorang wanita yang lain. Dalam berita akhbar dilaporkan bahawa suspek dipercayai menjerut leher isterinya sehingga mati dengan tudung yang dipakai mangsa di dalam sebuah kenderaan. Selepas mendapati isterinya tidak lagi bernyawa, suspek membawa isterinya yang merupakan seorang pensyarah dan meletakkan mayat isterinya di tempat duduk pemandu serta mengambil dompet dan juga telefon mangsa sebelum meninggalkan mangsa dalam kenderaan tersebut. Bagi contoh kes yang kedua adalah seorang peniaga ditahan kerana telah mendera isteri dan 9 orang anaknya. Isterinya dikatakan meminta bantuan daripada NGO untuk diselamatkan dirinya dan anak-anaknya daripada keganasan suaminya. Bagi contoh kes yang ketiga adalah berkenaan suami tertekan dan menyebabkan isteri menjadi mangsa. Kes ini adalah pengakuan seorang isteri kepada pihak akhbar di mana ia sering didera ataupun menjadi mangsa penderaan apabila suaminya tertekan di tempat kerja. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila pelaksanaan PKP dilaksanakan. Hal ini kerana suaminya lebih banyak bekerja di rumah dan mengalami masalah potongan gaji sepanjang PKP. Akibatnya suaminya bersikap lebih agresif dan juga memukul isteri termasuk anak-anak mereka. Jika dilihat punca kes penderaan terhadap isterinya dapat dinyatakan di sini adalah di antaranya, yang pertama, pasangan suami isteri tidak memahami tanggungjawab dan hak masing-masing dalam sesebuah perkahwinan. Yang kedua, jurang ekonomi dan pendidikan antara pasangan yang berkahwin. Yang ketiga, rumah tangga yang tiada kesefahaman dan tidak harmoni. Keempat adalah disebabkan pengambilan dadah dan berjudi. Yang kelima adalah masalah kewangan. Seterusnya adalah perasaan cemburu dengan kewujudan dan juga kewujudan orang ketiga. Seterusnya adalah tiada didikan agama yang sempurna daripada kedua-dua pihak. Seterusnya adalah personaliti suami isteri dan latar belakang keluarga seperti cara mereka dibesarkan. Kunci yang seterusnya adalah perasaan dominan kepada seseorang dan yang terakhir adalah faktor tekanan hidup. Seterusnya bagi solusi kes penderaan terhadap isteri, dapat saya nyatakan ini adalah 3 perkara, iaitu pertamanya Advokasi Pertubuhan Pertolongan Wanita atau Women's Aid Organisation WAO telah memberikan perkhidmatan percuma kepada mangsa keganasan rumah tangga termasuklah rumah perlindungan, kaunseling dan bantuan krisis kepada wanita dan kanak-kanak yang mengalami penderaan.
Seterusnya dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, 3 perlindungan yang boleh diperoleh iaitu Interim Protection Order ataupun Emergency Protection Order. Dan yang akhir sekali adalah pengurusan emosi dalam melalui perspektif Islam, di mana perlu menjaga 3 aspek, iaitu aspek spiritual, aspek fizikal dan juga aspek sosial. Sekian, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah dapatan kajian. Objektif yang pertama adalah meneroka punca dan solusi kes penderaan terhadap isteri. Sesuatu perkahwinan akan kekal apabila dihidupkan dengan mengikut dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun begitu, Islam tidak mengharamkan perceraian jika itu adalah jalan yang terakhir demi menjaga maslahah bersama. Mengikut kajian, kes perceraian di Malaysia merekodkan peningkatan yang sangat luar biasa. Tambahan pula, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, kes perceraian juga adalah disebabkan masalah keganasan dalam rumah tangga, dan juga punca utama berlaku perceraian adalah kerana tiada persefahaman antara pasangan. Tiada persefahaman antara pasangan ni boleh dikategorikan dengan bermacam-macam. Contohnya disebabkan politik, masalah dengan orang ketiga dan bermacam lagi lah. So solusi yang boleh diketengahkan untuk mengurangkan kes perceraian ini adalah untuk mengajak pasangan berjumpa dengan kaunselor perkahwinan. Selain itu, pasangan suami isteri hendaklah berbincang semasa berada dalam keadaan akal yang waras dan sihat mengenai hala tuju keluarga setelah ketua keluarga diberhentikan kerja. Objektif kedua adalah mengenal pasti cabaran dan hak-hak isteri. Banyak perkara harus dikorbankan oleh isteri demi menjaga kebajikan suami dan keluarga. Sang isteri harus sentiasa menjaga perilaku dan menjaga aib suami. Selain itu, cabaran isteri juga adalah terpaksa berkongsi kasih bersama wanita lain, lebih lagi jika dalam hidup bermadu. Selain itu, wanita yang berkerjaya juga mempunyai cabaran yang besar dalam mengendali rumah tangga dan kerjaya. Isteri haruslah pandai mengakhirkan masa dengan kerjaya yang diceburi dan juga dalam menjaga hubungan kekeluargaan juga. Selain itu, walaupun isteri mempunyai cabaran-cabaran yang sangat sukar, tetapi ada wanita yang kuat dan mampu mengharunginya jika hak-hak isteri ini diberikan, seperti nafkah dan kasih sayang. Seterusnya adalah poin hak-hak isteri. Contoh hak-hak isteri di sini adalah mahar. Mahar boleh diberikan dalam bentuk mata wang atau barang kemas. Barang kemas seperti cincin, gelang, rantai, kasut, pakaian dan perkara-perkara yang bermanfaat lainlah. Seterusnya adalah hak isteri untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin. Jadi untuk nafkah batin bukanlah dari segi hubungan suami isteri sahaja, bahkan juga kasih dan sayang. Seterusnya adalah mendapat komunikasi yang baik di antara suami dan isteri. Di dalam keluarga, suami berhak dan sepatutnya menunjukkan cara komunikasi yang baik bersama isteri, kerana sifat isteri yang lemah lembut dan juga mudah terasa. Seterusnya adalah mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada suami. Suami sebagai ketua keluarga haruslah membimbing isteri dan memberi tunjuk ajar jika isteri mempunyai kelemahan. Seterusnya adalah isteri haruslah diberikan hak untuk bekerja. Untuk poin kali ini, jika si suami mengalami kesusahan untuk memenuhi keperluan keluarga, isteri berhak untuk meminta izin bekerja. Walaupun begitu, setiap keputusan yang ingin dilakukan isteri haruslah meminta izin suami. Seterusnya adalah isteri berhak mempunyai hak untuk bersuara. Dalam institusi kekeluargaan, isteri memainkan peranan untuk mungkin memberi idea ataupun bersuara jika perkara itu dan untuk bisa agar boleh berunding bersamalah. Maksudnya bila ada apa-apa masalah, isteri boleh menyuarakan dia punya pendapat supaya bukan hanya suami sahaja sebagai ketua rumah yang beraksi. Mungkin isteri juga boleh membantu dalam memberikan cadangan ataupun bantuan. Seterusnya adalah hak terhadap harta isteri.
ramai orang luar sana mungkin merasakan harta isteri adalah harta suami juga. Tapi buah fikiran ni sangat salah, sebab harta isteri hanya untuk isteri sahaja. Jadi katakanlah suami mempunyai kesulitan dan mungkin memerlukan sedikit wang isteri, itu haruslah meminta keizinan dan keredaan isteri. Akhir sekali adalah harta sepencarian. So apabila berlakunya perceraian, isteri berhak meminta harta sepencarian. Jadi harta sepencarian ni seperti hasil usaha sama-sama semasa suami dan isteri masih dalam hubungan lah. Maksudnya masa dalam hubungan suami isteri, harta yang diorang jalankan bersama, wang yang diorang ataupun sesuatu yang mereka usahakan bersama lah, so, macam bisnes ke apa ke, so duit dari situ, harta sepencarian. So isteri berhak untuk meminta harta sepencarian selepas mereka berpisah. Rumusan pendedahan tentang kesakitan serta keperitan yang dialami oleh mangsa-mangsa tersebut adalah sangat penting kerana isu-isu ini jarang diberi tumpuan oleh sesetengah pihak. Hakikatnya, permasalahan tentang isu penderaan terutamanya di kalangan wanita atau isteri semakin hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Masalah penderaan terhadap isteri turut memberi beberapa kesan kesihatan kepada si mangsa. Antaranya ialah kecederaan pada anggota badan seperti lebam, luka, patah tulang yang menyebabkan kecacatan kekal dan ada juga yang boleh membawa kematian. Dari segi kesan psikologi atau mental, wanita yang didera oleh pasangan akan mengalami lebih kemurungan, rasa cemas dan ketakutan yang dibandingkan dengan wanita yang tidak didera. Mereka lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri apabila mereka berasa terancam. Masalah keganasan rumah tangga boleh dibendung sekiranya ketua keluarga dapat memupuk rasa kasih sayang dan saling menghormati. Masyarakat perlu membanteras gejala penganiayaan dan keganasan rumah tangga yang berleluasa masa kini. Oleh itu, perlu adanya kesedaran tentang hak suami dan isteri adalah antara langkah-langkah yang perlu ditekankan. Didikan agama yang sempurna dapat menghidupkan di dalam jiwa yang penyayang, tanggungjawab dan adil. Sekian sahaja daripada kami Grup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.